Assalamualaikum. Untuk kelas kita yang kedua, kita akan masuk kepada topik yang baru, menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada. Okey, fungsi apa yang kita nak terangkan? Okey, kamu kena terangkan 4 benda. Mekatronik kan tadi kita perlu ada 4 sistem ni, sistem mekanikal, elektronik, elektrik dan kawalan pengatur caraan. Okey, dia kata kamu kena terangkan fungsi pada produk sedia ada. Okey, dan selalunya dia akan bagi kamu satu produk mekatronik. Okey, kamu kena fikirkan mekanikal dia apa, elektrik dia apa, elektronik dia apa, dan kawalan pengatur caraan dia apa, bahagian yang mana. Okey, kita tengok dulu satu persatu. Okey, yang ini contohnya kereta kawalan jauh. Okey, sistem mekanikal. Sistem mekanikal dia yang digunakan ialah gear mekanikal. Okey, kalau kamu ingat lagi yang kita belajar pada tahun lepas, okey, salah satu komponen mekanikal ialah gear. Okey, jadi pada produk mekatronik ni apa elemen mekanikal yang ada? Gear. Okey, untuk elektrik pula, elektrik tahun lepas kita dah belajar, elektrik ialah apa yang membekalkan arus elektrik pada produk itu. Okey. Untuk kereta ini, sistem elektrik dia bateri nikel kadmium. Okey, yang ni bateri alkali, bateri biasa. Bateri nikel kadmium ni yang boleh di-charge semula, dan juga motor. Motor juga salah satu komponen elektrik. Okey, elektronik. Elektronik ialah komponen yang menggunakan komponen elektronik. Okey, apa komponen elektronik yang ada pada kereta kawalan jauh ni? Pemaju motor dan modul keganti. Dan yang keempat pula, kawalan dan pengatur caraan. Okey, kawalan dan pengatur caraan melibatkan otak, mikro pengawal. Okey, jadi itu cara kita nak menerangkan fungsi elemen mekatronik. Okey, kalau kamu dah kenal pasti keempat-empat komponen ni pada produk sedia ada, kita bina jadual. Okey, jadual macam ni. Okey, tuliskan. Sistem mekanikal tadi kita kena pasti gear mekanikal. Okey, gear mekanikal apa fungsi dia? Berfungsi untuk mengurangkan atau meningkatkan hal laju dan menambahkan daya kilas tok motor. Elektrik tadi kita kena pasti komponen dia, motor arus terus, bateri alkali, bateri kadmium nikel. Apa fungsi semua ni? Okey, bateri sebagai sumber tenaga elektrik, motor memusingkan gear serta menggerakkan roda. Okey, yang ketiga sistem elektronik. Apa fungsi dia? Okey, fungsi pemacu motor. Komponen elektronik disatukan dalam litar pemacu motor untuk menerima voltan kecil dan menukarkan kepada voltan besar untuk menggerakkan motor arus terus. Okey, yang elektronik ni dia nak gerakkan yang mana? Dia gerakkan motor. Tanpa elektrik, okey, tanpa sistem elektronik ni dia dapat menggerakkan motor. Tanpa elektrik, sistem mekanikal takkan bergerak. Okey, menerima dan menukarkan isyarat input dari papan mikropengawal kepada isyarat elektrik bagi memacu motor arus terus. Okey, kawalan dan pengatur caraan, papan litar mikropengawal. Tak kisahlah mikropengawal jenis apa kamu nak guna. Magnet code ke, Arduino ke. Okey, ini di bawah sistem kawalan dan pengatur caraan. Okey, kawalan dan pengatur caraan ni ibaratnya otak. Okey, tanpa otak, ketiga-tiga ni tak dapat berfungsi dengan betul. Okey, apa fungsi papan litar mikropengawal? Dia menerima isyarat input ni, input dari alat kawalan jauh dan menghantar kepada pemacu motor. Berfungsi untuk mengawal hal laju dan arah putaran motor arus terus. Okey, kat sini lah, dekat sistem kawalan pengatur caraan ni lah yang kamu set. Okey, bila kamu tekan kiri, motor tu nak berputar ke arah mana. Okey, dan kamu boleh set berapa putaran per saat untuk motor kamu. Okey, kalau kamu set dia banyak, maka lajulah kereta kawalan jauh kamu tu. Okey.
Okey, produk sedia ada yang kedua, pagar automatik. Nak tengok di rumah ataupun di kilang-kilang besar, dia ada pagar automatik, tak perlu tolak dengan tangan. Okey, hanya pakai remote control. Okey, kita kena pasti dulu komponen. Okey, elektrik. Okey, apa komponen elektrik yang ada pada pagar? Motor arus terus, pengubah dan juga bateri. Sistem mekanikal yang ada, gear, rak dan pinan. Okey, rak dan pinan. Okey, yang menggerakkan di bawah ni. Sistem kawalan dan pengatur caraan. Okey, sama juga, papan litar mikro pengawal, cuma jenis yang berbeza, dan sistem elektronik pemacu motor. Bila dah kena pasti komponen, kita buat apa? Bina jadual. Okey, mekanikal. Tadi kita tahu gear, rak dan pinan. Fungsi dia sama macam tadi, untuk menghantar kuasa. Gear fungsinya menghantar kuasa. Elektrik, motor arus terus, sel basah dan juga pengubah. Okey, bateri sebagai sumber tenaga elektrik. Motor memusingkan gear. Okey, dan pengubah meninggikan atau mengurangkan voltan untuk bekalan kuasa. Elektronik pemacu motor. Apa fungsi dia? Sama macam tadi. Okey, komponen elektronik disatukan dalam litar pemacu motor untuk menerima voltan kecil dan menukarkan kepada voltan besar. Kawalan dan pengatur caraan mengawal hal laju dan arah putaran motor. Okey, kita kawal pagar tu, nak buka laju mana. Okey, nak bergerak ke arah kiri ke kanan ke. Okey, di sinilah kawalan dia. Okey, dan contoh yang ketiga, kipas. Okey, ini bukan kipas biasa yang kita petik switch terus berjalan. Lepas tu kawal dengan pusing 1, 2, 3 tu bukan. Okey, yang ini kipas yang menggunakan remote control. Okey, kipas yang menggunakan remote control ialah alat ataupun produk mekatronik. Sebab apa? Dia ada keempat-empat komponen ni. Kawalan pengatur caraan, elektronik, elektrik dan mekanikal. Okey, kita buat apa? Yang macam tadi, yang pertama kena pasti komponen. Kawalan dan pengatur caraan dia papan litar mikro pengawal. Tapi jenis yang berbeza daripada pagar dan juga kereta kawalan jauh tadi. Tapi dia tetap mikro pengawal. Yang kedua, elektronik dia apa? Penderia suhu. Okey, yang ni dia pakai sensor suhu. Elektrik, motor arus terus dan juga pengubah. Sistem mekanikal, galas berbola, ball bearing. Okey, kita dah kena pasti komponen setiap 4 sistem ni, kita bina jadual. Okey, kita nyatakan komponen untuk mekanikal, rak dan pinan, fungsi menghantar kuasa. Elektrik, motor, sel basah dan pengubah. Okey, bateri, sumber tenaga, motor memusingkan gear dan pengubah meninggikan atau mengurangkan voltan. Elektronik sebagai pemacu motor. Okey, fungsi dia, komponen elektronik disatukan dalam litar pemacu motor untuk menerima voltan kecil dan menukarkan kepada voltan besar. Okey, sama macam tadi. Sistem kawalan dan pengatur caraan, komponen dia mikro pengawal, mengawal hal laju dan arah putaran motor. Okey. Jadi kesimpulannya, untuk menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada, tak kisahlah produk apa yang diberi pada kamu, yang pertama kamu kena kenal pasti dulu komponen. Okey, senaraikan mekanikal apa komponen dia, elektronik apa, elektrik apa, dan kawalan dan pengatur caraan apa komponen dia. Bila dah kenal pasti komponen, barulah bina jadual macam ni. Okey, nyatakan setiap sistem ni apa komponen dia, kemudian senaraikan fungsi untuk komponen, fungsi untuk komponen, fungsi untuk komponen. Okey, jadi siaplah cara kita untuk menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada. Okey, untuk latihan modul boleh tengok muka surat 6, okey, muka surat 7 dan muka surat 8.